Assalamualaikum, salam sejahtera semua. Hari ini kita nak belajar tajuk selesaikan masalah wang bagi matematik tahun 5, rujuk buku teks muka surat 110. Sebelum tu kita akan belajar dulu ya. Maksud simpanan dan pelaburan. Maksud simpanan ialah wang yang disimpan atau dimasukkan dan dapat digunakan apabila perlu. Maksudnya, bila-bila masa boleh masukkan duit itu dan boleh keluarkan duit tersebut. Okey, bila-bila masa boleh gunalah. Okey, contohnya ya. Contohnya, wang gaji mak ayah kamu. Okey, itu contoh wang simpanan. Okey, yang kedua, boleh masukkan wang dan keluarkan bila-bila masa menggunakan kad debit. Mana ya kad debit? Okey, kejap lagi cikgu tunjuk ya kad debit. Okey, yang ketiga, dapat faedah antara 1 hingga 2% setahun. Okey, faedah tu apa dia? Faedah tu keuntungan lah, keuntungan yang bank bagi. Sebab apa? Sebab kita simpan duit dalam bank. Jadi bank akan bagi faedah kepada kita. Jadi yang cikgu nak tunjukkan kad debit lah. Tadi cikgu kata kad debit kan. Okey, yang ni ya, my debit. Jadi kad ni yang kamu selalu tengok mak ayah kamu cucuk duit dekat mesin ATM tu. Okey, jadi kad ni lah, kad debit lah. Maksudnya kad simpanan. Selalunya wang gaji mak ayah kamu masuk dan boleh keluarkan melalui kad. Inilah kad debit. Seterusnya pelaburan. Pelaburan ialah wang yang digunakan untuk perniagaan tertentu yang akan memberikan untung pada masa hadapan. Okey, contoh yang pertama ya. Melabur dalam ASN, Amanah Saham Nasional, ASB, Amanah Saham Bumi Putera, Public Mutual dan lain-lain. Banyaklah. Akaun pelaburan ni memang banyak ya sekarang ni. Selalunya yang famous yang ni lah, Amanah Saham Bumi Putera, Amanah Saham Nasional. Okey. Yang kedua, ada tempoh matang. Tak boleh keluarkan wang ikut suka. Maksudnya macam mana? Maksudnya kalau kita nak dividen yang tinggi, kalau kita nak faedah yang tinggi, keuntungan yang tinggi, contohnya kita masuk tahun ni, tahun depan baru kita buat keluar. Dia tak sama dengan simpanan tadi ya. Okey, tapi faedahnya tinggilah dapat. Sebab apa? Sebab sekiranya contohnya setahun kita simpan. Jadi kita simpan dekat bank tu setahun, jadi bank akan bagi faedah yang tinggi kepada kita. Yang ketiga, untung diberikan sebagai dividen atau bonus. Ni dipanggil dividen. Dividen ni seperti faedah juga. Lebih kurang faedah lah, tapi dipanggil dividen, keuntungan lah. Yang keempat, kadar keuntungan ataupun dividen lebih tinggi daripada simpanan. Okey, kalau tadi 1 hingga 2% saja simpanan. Pelaburan ni dia tinggi ya, melebihi 2% setahun. Ada sampai 10% ada sampai 20% pun ada. Bergantung kepada pelaburan yang kita masuk tu. Okey, kalau ASB ni selalunya 5% macam tu lah, 5% macam tu. Alright. Jadi cara mudah kita nak ingat, akaun simpanan ni, duit tu boleh keluar masuk bila-bila masa. Jadi selalunya duit gaji lah. Wang gaji mak ayah. Okey, kalau pelaburan ni, seperti ASB. Kalau kita nak untung banyak, yang bank bagi, kita kena simpan ada tempoh matang dia. Okey, masuk hari ni, tahun depan baru keluar. Ataupun 5 tahun lagi baru bawa keluar. Okey, itu maksudnya perbezaan antara simpanan dan pelaburan. Seterusnya kita nak belajar kredit dan hutang. Maksud kredit ialah pinjaman iaitu kemudahan menangguhkan pembayaran barangan yang dibeli atau sejumlah wang yang dipinjamkan oleh institusi keuangan seperti bank. Maksudnya kita pinjam duit daripada bank. Okey, jadi contoh dalam bahasa yang paling mudah. Okey, contoh yang pertama, berhutang dan dikenakan faedah ke atas hutang. Okey, ada faedah. Okey, faedah yang ni bank untung ke atas hutang yang kita hutang tu. Okey, yang kedua, ayah beli barang. Yang ni senang nak ingat ya. Ayah beli barang elektrik di kedai elektrik guna kad kredit. Okey, seperti dia beli contohnya, dia beli kipas, dia beli aircon, dia beli peti ais. Jadi dia gunakan kad kredit. Okey, yang mana ya kad kredit? Cikgu tunjuk kejap lagi ya. Okey, contoh lain, barang dibayar oleh bank tapi ayah berhutang dengan bank selama ansuran 12 bulan, 24 bulan, 36 bulan dan sebagainya.
Okey, jadi kredit ni maksudnya kita menangguhkan bayaran. Kita bayar kepada kedai elektrik melalui kad kredit. Contoh, kad kredit. Jadi, kita berhutang dengan bank lah. Dan selalunya kita berhutang dengan bank, kita bayar selama 12 bulan, 18 bulan berhutang dengan kad kredit. Jadi yang ni contoh kad kredit. Ini kad kredit Nelofa ni. Okey. Contoh kad kredit. Jadi ayah kamu nak beli barang elektrik tadi, dia guna kad yang ni. Dia tak sama dengan kad debit ya. Kad debit ada duit dalam simpanan. Yang ni tak ada duit dalam simpanan. Okey. Jadi bagi kad ni dekat kedai elektrik tadi, jadi dibayar melalui kad kredit. Jadi setiap bulan bayar ansuran selama tempoh tertentu lah. Alright, itu maksudnya kad kredit. Maksudnya hutang, menangguhkan bayaran. Okey, maksud hutang pula ialah pinjaman yang perlu dibayar oleh seseorang. Okey, tadilah dah hutang dengan kad kredit, kena bayarlah kepada bank. Okey, tak perlu bayar kepada syarikat elektrik tadi, kena bayar kepada bank. Okey, contohnya pinjam duit kawan dan perlulah dibayar, hutang kan. Okey, yang kedua, pinjaman beli rumah dan kereta dan dikenakan faedah tertentu. Faedah tertentu ni maksudnya keuntungan kepada bank lah, sebab kita hutang dengan bank. Jadi bank akan kenakan faedah kepada kita. Ada jumlah tertentu ya, faedah tu. Okey, jelas yang ni. Jadi kita lihat contoh yang pertama. Jadi baca dan fahami soalan, fikir cara. Okey, kemudian bulatkan kata kunci. Ramesh membeli sebuah basikal yang ditunjukkan dalam gambar secara kredit. Okey, maksud tadi kredit cikgu dah terangkan. Maksudnya hutang lah, berhutang ya. Dia perlu membayar harga basikal itu sebanyak RM120 setiap bulan selama 24 bulan. Berapakah harga basikal itu? Jadi, di sini kita bulatkan kata kuncinya. Okey, RM120 bayar setiap bulan selama 24 bulan. Kamu nampak kan? Dia nak jumlah yang sedikit ke jumlah yang besar di sini? Okey, jumlah yang agak besar ya. Kalau jumlah yang agak besar, berapakah harga basikal itu? Maksudnya, jumlah yang agak besar kena buat operasi darab. Okey, jadi darablah. RM120 darab dengan 24 bulan. Dia beli secara kredit, hutang hutang. Jadi, darablah 120 darab dengan 24 bulan. Okey, darab dengan 4 dulu. Mendapat yang ni 480. Okey, dah habis yang ni. Darab dengan 2 ya. Darab 2. Jadi jangan lupa sini sifar ya. Jadi sifar darab 2 turun bawah sifar. Yang ni automatik sifar ya. Jadi tambahkan semuanya dapat harga basikal tersebut ialah RM2,880. Alright. Kita tengok contoh yang kedua. Ayah Darren membeli 2 set pakaian sukan untuk Darren dan adiknya. Jadi di sini dia beli 2 set ya, Darren dan adiknya. Okey, ayahnya memberikan RM500 semasa membuat bayaran. RM500. Berapakah baki wang yang diterima? Dia nak baki wang. Okey, sekarang ni baki ya. Baki ni kata kunci bagi apa ya? Bagi tolak lah. Okey. Baki tu kata kunci bagi operasi tolak. Okey, jadi soalannya di sini, harga satu set pakaian sukan yang dinyatakan ya, RM238.90. Jadi dia beli 2 set. 2 set. Jadi cikgu tunjukkan dalam bentuk gambar rajah ya. Dia beli 2 set. Dia nak duit bakinya berapa? Ayahnya bagi, okey, yang ni gambar rajah. Ayahnya bagi duit semua RM500. Jadi dia beli 2 set. Jadi lukislah lebih kurang 2 set. Okey. Yang ni untuk Darren dan adiknya. Jadi Darren, adik. Kemudian dia nak berapakah bakinya? Jadi jelas lah dalam bentuk gambar rajah macam ni. Okey, harga yang sama Darren dan adik, kamu boleh tambah ataupun kamu boleh darab 2 yang ni. Okey. 238.90 sen
darab dengan 2 boleh, ataupun tambah je 2 ni. Kemudian tolaklah 500 tu, tolak Darren dan adiknya beli tadi, dapatlah bakinya. Jadi ayahnya beli 2 pasang, Darren dan adiknya tambah pun boleh, dapat RM477.80. Jadi kamu dapatlah di sini yang ni ya, Darren dan adiknya. Jadi baki wangnya tadi, berapa yang tinggal, baki tu tolak ya. Jadi 500 tolak dengan, alright. Jadi kamu tolak lah, kamu akan dapat bakinya RM22.20. Jadi itulah jawapannya. Alright, jelas ya. Kita lihat contoh yang ketiga. Hani menabung wang saku sebanyak RM3.50 setiap minggu. Setiap minggu ya. Kerana berhasrat membeli seutas jam tangan berharga RM300. Okey, bagus Hani ni. Dia nak beli jam, dia simpan duit ya. Ibu menambah RM2.50 setiap minggu. Ibunya tambah lagi sebagai galakan kepadanya. Jadi boleh bulatkan kata kunci. Soalannya, adakah hasrat Hani akan tercapai pada minggu ke-40? Tercapai ke tidak? Jadi sekarang ni, cuba kamu fikir ya. Soalan ni dia nak apa? Jadi langkah pertama kita kira dulu simpanan dia untuk seminggu tu. Wang dia RM3.50. Mak dia bagi pula setiap minggu RM2.50. Jadi simpanan seminggu dia berjumlah RM6. Jadi adakah tercapai hasratnya pada minggu ke-40? Soalannya. Jadi minggu ni RM6 dia simpan, termasuk wang mak dia bagi. Okey, minggu yang kedua RM6, minggu ketiga RM6, minggu keempat RM6. Jadi sekarang ni jumlahnya yang kecil ke jumlahnya yang besar? Okey, kamu nampak sendiri ya, jumlahnya yang besar lah, sebab nak kena darab dengan 40. Okey, sampai 40 minggu. Jumlah yang agak besar. Jadi, darablah dengan 40. So, simpanannya selama 40 minggu bersamaan dengan RM240. Jadi, wang tadi tu jangan lupa ya, RM6 tadi je. Tak perlu tulis pun, sennya tiada ya. Jadi, buang sen tu jadi RM6 macam ni lah. Jadi 40 minggu darab dengan 6 sama dengan RM240. Jadi dia nak beli jam tadi berjumlah RM300. Jadi cuba kamu fikir, cukup tak duit yang dia nak beli jam tu? Yang dia simpan selama 40 minggu adalah RM240. Jamnya berharga RM300. Jadi wangnya tidak mencukupi. Betul tak? Jadi macam mana nak tulis jawapannya? Sebab dia dapat simpan RM240 saja, jadi jawapannya hasrat Hani tidak tercapai pada minggu ke-40. Jadi berapa banyak lagi wang yang diperlukan? Jadi tolaklah 300 tolak dengan 240, RM60 saja lagi. Okey, RM60 wangnya tidak mencukupi. Kita lihat soalan yang keempat. Wang tabung kebajikan sekolah berjumlah RM5,004. Pihak sekolah menerima sumbangan sebanyak RM5,500 lagi. Jadi boleh bulatkan kata kunci dahulu. Okey, seterusnya jumlah wang itu akan diagihkan sama banyak kepada 26 orang murid yang terpilih. Berapakah nilai wang yang diterima oleh setiap murid? Jadi kata kuncilah, bulatkan. Di sini ada perkataan sama banyak ya. Kata kunci bagi sama banyak ialah bahagi. Betul tak? Bahagi ya. Tapi sebelum tu ada operasi lain dulu ya. Jadi cikgu lukis dalam bentuk gambar rajah yang ni. Jadi yang ni dia kata wang tabung kebajikan sekolah berjumlah RM5,004. Okey, wang ni memang dah ada sedia dalam tabung ni, RM5,004. Kemudian pihak sekolah menerima sumbangan sebanyak RM5,500 lagi. Okey, ada orang beri sumbangan ya, RM5,500 lagi. Jadi masukkanlah dalam ni. Okey, apa maksud masukkan di sini? Maksudnya tambah sajalah kan, RM5,500 lagi. Kena tambah dahulu. Kemudian dah tambah tadi, jumlah wang itu tadi dah tambah, akan diagihkan sama banyak. Okey, barulah bahagi.
Okey, kepada 26 orang murid terpilih. Jadi tambah kemudian bahagi dengan 26. Alright. Yang ni ya, bahagi dengan 26. Jadi ayat matematiknya macam ni lah. RM5,004 tambah dengan RM5,500. Yang ni duit yang dah ada. Ini orang bagi sumbangan. Jadi tambahkan dua ni, ada kurungan lah. Kena kira yang ni dahulu. Kemudian barulah bahagi dengan 26. Alright. Jadi tambah dapat RM10,504. Kemudian bahagi ya. Okey. 26 orang murid. Jadi bahagilah. Okey, kena buat sifir 2 dan sifir 6. Dan jadikan dia sifir 26. Jadi bina dulu sifir 2 dan 6. Barulah sifir 26. Okey, daripada sifir 2 dan 6 tadi, barulah dapat sifir 26 lah. Jadi 26, 26. Okey, yang ni bahagian garis yang kotak yang cikgu buat ni semua tambahkan ya. Jadi semua tambahkan. Ni dapatlah 4 tambah 1, 5, 5, 2 dapat sifir 26 lah. Yang ni semua tambahlah dalam kotak 7, 8, 104 dan seterusnya ya. Okey, kamu tambah semua bahagian kotak ni. Jadi kamu bahagi semua, kamu akan dapat RM404. Jadi boleh tulislah jawapan penuh. Setiap murid mendapat RM404. Alright. Cikgu harap kamu fahamlah semua yang cikgu terangkan tadi. Jadi untuk pengukuhan, boleh cuba jawab soalan 5 soalan ya. Bahagian A. Okey, boleh pause video ataupun bagi murid yang ada buku teks tahun 5 boleh buka buku teks muka surat 114. Okey, B, C, D dan E. Alright, 5 soalan semua. Seperti biasa, cikgu share jawapannya. Jadi cuba jawab soalan, pastikan ada jalan kerja dan cek jawapan. Kalau tak dapat jawapan, cuba lagi jawab bagi dapat jawapan yang cikgu share ni, yang cikgu kongsikan. Alright, jadi itu saja kongsian cikgu pada hari ini. Jumpa lagi. Sekian, terima kasih.